Maharaja Pedang Tertinggi C6 beruntung. Gua Misteri Bab 6 untung. Gua Misteri sakitnya, saya mati kesakitan Mungkinkah saya masih hidup? Ini di mana tempat ini? Ding Hao tidak tahu berapa lama masa telah berlalu. Kesakitan yang tidak dapat digambarkan yang dirasakan seolah-olah dia dibakar oleh api yang panas dan digigit oleh puluhan dan ribuan semut membuatkan Ding Hao kembali sedar. Dia mahu bergerak secara naluri, tetapi badannya terasa kaku seperti besi tuang dan dia tidak boleh bergerak langsung. Dia secara tidak sedar membuka matanya perlahan-lahan. Yang dia nampak hanyalah setumpuk cahaya putih susu. Dia tidak dapat melihat apa-apa lagi. Dia kelihatan diselubungi dengan cecair lembut. Perasaan ini seperti ketika dia diselubungi air ketuban dalam rahim ibunya semasa bayi. Namun, dia merasakan gelombang kesakitan yang amat sangat memancar dari seluruh bahagian tubuhnya. Ding Hao melayang masuk dan keluar dari kesedaran dan berasa sedikit keliru. Kelopak matanya terasa seperti dijahit. Dia terpaksa berusaha keras untuk membuka sedikit matanya. Dia dapat melihat dengan jelas tumpukan cecair yang kabur, putih dan lembut di hadapan matanya yang menyelubunginya. Sial, cecair putih susu ini saya tidak tenggelam dalam air mani, kan? Ding Hao berasa amat sakit dan hanya boleh berfikiran positif tentang dilemanya sekarang seperti Q. Ketika itu, tiba-tiba, sesuatu yang pelik berlaku atas sebab yang tidak diketahui. Ding Hao dapat melihat dengan jelas, walaupun berada dalam keadaan mengantuk, bayangan sepasang pedang tua dan ringkas. Mereka seperti sepasang naga air yang berenang di dalam cecair putih susu yang mengelilinginya. Apa yang lebih pelik ialah pedang itu hanyalah bayang-bayang dan tidak nyata. Namun, mereka seolah-olah masih hidup. Mereka adalah nyata, namun tidak. Mereka dekat, namun jauh. Mereka mengelilinginya, bergetar tanpa henti. Mereka seperti dua pelanggan cerewet yang memilih dan menilai sesuatu. Dewa, raksasa. Ding Hao terkejut. Ketika itulah, tiba-tiba, bayangan sepasang pedang kuno itu seolah-olah mencapai kata sepakat. Pedang-pedang bernyanyi terang seperti naga mengaum. Dua bayang itu memanah ke arahnya. Mereka menyanyi riang seperti naga air yang kembali melihat setelah terperangkap di pantai selama berjuta-juta tahun. Mereka dengan mudah memasuki badan Ding Hao dan bertukar menjadi dua arus hangat sebelum hilang sepenuhnya. Kemudian, Ding Hao mula berhalusinasi. Novel next, tiba-tiba dia dapat mendengar bunyi dua orang bergaduh. Kedengaran dua suara yang bergaduh dan berbual-bual tidak henti-henti terasa jauh dan dipenuhi dengan limpahan kehidupan. Mereka rapat tetapi tidak jelas. Ia adalah satu perasaan yang ganjil. Ding Hao hanya dapat memastikan bahawa mereka berdua sedang bergaduh, tetapi tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka pertikaikan. Dia tidak mendengar. Ilmu pedang hanya dengan meniru. Haha, mesti awak sedang bermimpi. Sampah kecil. Masa untuk kamu mati. Wush! Pedang panjangnya bergetar dan cahaya sejuk memenuhi persekitaran apabila Song Jianan tiba-tiba bergerak. Set teknik pedang ini dikenali sebagai Cross Fast Sword dan ia adalah ilmu pedang peringkat manusia yang lebih rendah. Selepas dia mempamerkan teknik pedangnya, ia seperti angin menderu dan hujan deras dan kelajuannya seperti kilat. Dikatakan bahawa apabila teknik ini telah diusahakan ke peringkat penyiapan besar, seseorang akan dapat memotong daun yang gugur menjadi 10 helai dengan bersih sebelum ia menyentuh setitik air. Bawa, kata Ding Hao, matanya berbintang bersinar terang. Pedang berkarat di tangannya bergetar dan dia tiba-tiba menebas, sekali lagi meniru pergerakan Song Jianan keti. Clash, pertembungan, percikan api berterbangan ke mana-mana apabila pedang panjang dan pedang berkarat itu bertembung dengan ganas. Dengan setiap langkah yang dilakukan Song Jianan, Ding Hao akan mengikuti dengan langkah yang sama pada detik berikutnya. Mereka terlibat dalam pertempuran yang sangat pelik dan ia seperti seorang yang berlatih ilmu pedang di hadapan cermin dengan kedua-dua figura di kiri dan kanan melaksanakan teknik ilmu pedang yang sama dalam laluan ilmu pedang yang sama. Sejak pertemuan ajaib di Gua Gunung itu, Ding Hao menjadi sangat kuat. Jadi walaupun pedang panjang Song Jianan diperkuat dengan kekuatan gelap, dia berjaya menahan pedangnya yang berkarat. Dalam sekelip mata, mereka telah bertukar berpuluh pukulan. Di dalam halaman berpagar kecil ini, pedang Qi menyilang kompaun dan cahaya pedang berkedip dengan cepat dengan bunyi dentingan logam. Berpuluh minit kemudian,
wajah Song Jianan mula berubah. Mustahil. Apa yang sedang berlaku? Bagaimana mungkin si bajingan kecil ini juga menggunakan teknik cross fast sword? Saya hanya murid sek yang mencari ilmu pedang dalam senarai menunggu yang layak mempelajari teknik pedang ini. Tambahan pula, adakah dia atau bukan hanya seorang pemula? Bagaimana dia boleh menggunakan teknik ini dengan cekap dan yakin? Pemahaman tekniknya nampak sekata lebih tinggi dari saya. Song Jianan kelihatan seperti baru saja menelan seekor tikus, apabila dia semakin hairan kerana penguasaan Ding Hao dalam teknik ini hanya berkembang mengikut peredaran masa. Jika kemahiran Song Jianan setanding dengan Ding Hao semasa pusingan pertama, maka kali kedua mereka menggunakan teknik ilmu pedang yang sama, Ding Hao sekurang-kurangnya 2 kali lebih mahir dan cekap dalam mengawal konteks ilmu pedang berbanding Song Jianan. Kekuatan pedangnya menjadi semakin pantas dan pantas, sehingga Song Jianan sukar untuk bersaing. Akhirnya, November Epsilon Next, Kom Dentang. Kedengaran bunyi deringan yang jelas apabila kedua-dua pedang bertemu. Song Jianan merasakan tapak tangannya bergetar kuat dan lengannya menjadi kebas apabila dia kehilangan cengkaman pada pedang panjangnya. Pedang panjangnya dihantar belayar. Ping! 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 Ding Hao tidak berhenti tetapi menebas dengan pukulan kilasnya. Sebelum Song Jianan boleh bertindak balas, bahagian pedang berkarat itu sudah menyayat mukanya 3 kali dengan sepantas kilat. Para murid-murid dalam senarai menunggu dari sek yang mencari ilmu pedang ini dihantar terbang seperti anak patung ragdoll ketika darah mengalir bebas dari mulutnya. Zhou Yingcheng dan yang lain yang menonton adegan mengejutkan ini dari sisi merasakan kesejukan menjala di tulang belakang mereka, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan mereka, atau jika mereka telah disambar petir. Pif beraninya awak Song Jianan mendarat dengan berat di atas tanah, keadaan kucar-kacir. Mukanya memerah dan dia tidak dapat menahan batuk darah segar lagi. Rasa malunya bertukar menjadi kemarahan dan dia baru hendak bangun untuk memberikan fikirannya kepada Ding Hao. Namun, apabila dia melihat Ding Hao datang kepadanya tanpa jeda, dengan pantas menghiris daun yang gugur menjadi kepingan dengan lambaian pedangnya, Song Jianan tiba-tiba tidak dapat berkata-kata, seolah-olah dia seekor itik yang dipegang di lehernya. Ding Hao tidak berhenti di situ. Dia benar-benar tenggelam dalam dunia pedang dan momentum pedangnya terus berkembang. Tidak lama kemudian, dia jatuh ke dalam keadaan misteri di mana dia hanya memahami jalan pedang. Pedang berkarat di tangannya terus mengalami perubahan. Ia menyerupai bola cahaya merah lembayung dan berguling mengelilingi badannya dalam orbit sambil ia berkelip masuk dan keluar dari pandangan. Angin pedang melolong dan mengoyakkan udara, pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Ini adalah kali ketiga Ding Hao mempamerkan pedang pantas-pantas ini. Namun, sinaran pedangnya sudah sampai ke tahap sukar untuk dikesan dengan mata kasar. Ia seperti kabus merah yang menyelubungi Ding Hao sehingga akhirnya, bunyi pedang bersiul di udara tidak lagi kedengaran. Hanya sama-sama sinaran pedang yang tinggal. Ini adalah peringkat tertinggi teknik, pedang pantas-pantas ini, memotong daun kepada 10 bahagian, tanpa membenarkan setitik air hinggap di atasnya. Semangat Song Jianan jatuh ke bawah apabila dia menyaksikan adegan ini, kelihatan seolah-olah dia baru melihat hantu. Dia selalu menganggap teknik ini sebagai pencapaian tertingginya dalam ilmu pedang. Sejak dia memasuki sek yang mencari ilmu pedang, dia telah berlatih bersungguh-sungguh selama lebih dari setahun dan kekuatan gelapnya tidak meningkat dengan banyak. Walau bagaimanapun, set teknik ilmu pedang ini telah mencapai tahap yang boleh diterima. Dia telah merancang untuk bergantung pada set teknik ilmu pedang ini untuk mendapatkan kemasyhuran dalam mazhab dan membuang perkataan dalam latihan daripada status semasanya dalam penilaian akhir tahun yang akan datang. Untuk diiktiraf secara rasmi sebagai murid pintu luar. Siapa sangka bahawa pemuda yang kelihatan seperti pengemis ini boleh mencapai tahap penyiapan besar selepas hanya berlatih teknik ini 3 kali. Adakah dia raksasa? Ini adalah tamparan hebat kepada Song Jianan dan menyebabkan dia menjadi gila dengan kemarahan dan kebencian. Bas-bas, sinaran pedang merah serta-merta hilang dan Ding Hao akhirnya menjauhkan pedangnya, berdiri tegak dan tegak. Buat putih naik dari badannya, dan dia berdiri setinggi lembing. Walaupun pakaiannya koyak dan lusuh, dia seolah-olah memancarkan cahaya yang tidak dapat dipandang langsung oleh sesiapa. Maharaja pedang tertinggi. Si 10 melintasi pedang cepat.
Bab 10 melintasi pedang cepat pada ketika itu, sinar matahari pagi keemasan menyinari pergunungan dan kabus, memancarkan Ding Hao dalam cahaya keemasannya. Ini menyelahkan garis ototnya, badannya yang tinggi dan ciri-ciri terpahat wajah kacaknya. Dia kelihatan seperti karya sempurna yang diukir oleh seorang tuan mazhab. Fu Ding Hao menghirup udara keruh dan merasakan seluruh badannya berehat. Dia tidak menyangka kemampuan pemahamannya begitu mengagumkan. Dia telah dapat meniru teknik ilmu pedang Song Jianan hanya selepas menonton Song Jianan mempamerkannya. Bukan itu sahaja, dia telah berjaya memahami nuansa dan intipati teknik ilmu pedang ini selepas hanya berlatih 3 kali. Ding Hao menganggap bahawa walaupun pertemuan di Gua Batu Tebing Gua itu telah menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa, Song Jianan terlalu lemah dan teknik ilmu pedangnya pada tahap yang lebih rendah, itulah sebabnya dia berjaya menirunya dengan mudah. Jika dia berdepan dengan pakar sejati, dia tidak akan dapat melakukan pembelajaran secara rahsia melalui mimikri dengan begitu mudah. Ding Hao gembira kerana selain daripada teknik ilmu pedang tahap asasnya yang rendah, dia akhirnya berjaya memahami satu set lengkap teknik ilmu pedang. Ini membuatkan dia lebih yakin untuk lulus peperiksaan masuk set yang mencari ilmu pedang dalam masa 2 minggu. Zhou Ying dan yang lain takut terdiam. Wajah mereka menjadi pucat kerana mereka mempunyai firasat bahawa keadaan akan menjadi buruk. Mereka berpandangan secara curi-curi antara satu sama lain, kemudian berpaling untuk cuba melarikan diri secara sembunyi-sembunyi, tidak menghiraukan Song Jianan yang masih terbaring di atas tanah seperti anjing mati. Sudah terlambat untuk berfikir tentang melarikan diri, kata Ding Hao sambil ketawa dingin. Dia akan memastikan kumpulan ini membalas segala seksaan dan pukulan yang dialami badan ini dengan penuh faedah hari ini. Zhou Ying berdiri terpaku di tempat itu tanpa berkata-kata, seolah-olah dia telah disambar petir atau telah terkena azimat lumpur. Dia perlahan-lahan berpaling dan jatuh melutut dengan bunyi dentuman yang kuat. Wajahnya berubah surut sambil merayu dengan penuh kebencian. Ding 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 Hao, Abang Ding Tuan Ding, saya dah buat salah, saya bukan manusia. Tolong, lepaskan saya. Kamu memang bukan manusia. Ding Hao berkata dan memberinya tamparan keras. Zhou Ying tidak berani mengelak pukulan ini, dia juga tidak mempunyai masa untuk berbuat demikian. Dia rasa seperti terkena tukul besi dan menjerit sambil tercampak ke belakang seperti orang terencat. Separuh mukanya merah terang dan separuh lagi giginya terbang keluar dari mulutnya. Darah dan air mengalir dengan bebas dan dia pengsan dari pengalaman pahit itu. Ding Hao, Tuan Ding, selamatkan kami, jangan buat begini. Kami tidak akan berani melakukan perkara seperti itu lagi. Kami akan mengiktiraf anda sebagai ketua kami mulai sekarang. Setelah anak-anak asuh yang tinggal mengetahui ke mana arahnya, mereka berlutut dan memohon belas kasihan dengan air mata. Pukul, 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 pukul. Ding Hao tetap tidak berganjak dan tidak menahan diri sambil menampar berpuluh-puluh kali untuk menghantar orang lain terbang dari halaman berpagar. Di mana kamu belajar teknik ilmu pedang, cross fast sword, ini? Song Jianan bertanya dengan penuh kebencian, matanya dipenuhi dengan kebencian. Bukan urusan awak, jawab Ding Hao ringkas. Dia menampar dengan tapak tangannya sekali lagi, tanpa mempedulikan status Song Jianan dan menghantar Song Jianan yang baru sahaja bangun terbang semula. Selepas pertemuan ajaibnya di Gua Gunung dan latihannya semasa mendaki tebing, kekuatan Ding Hao telah meningkat dengan pesat. Kesemua mereka yang ditampar olehnya berasa seperti dipukul dengan tukul besi dan terus pengsan tanpa suara. Ding Hao berdiri di halaman rumah dan berfikir sejenak. Kemudian dia membawa pedang berkaratnya keluar dan mula menggeledah mayat bajingan malang yang pengsan tadi. Dia memperoleh beberapa ratus tael perak daripada Zhou Ying dan yang lain malah berjaya mendapatkan sejumlah besar wang perak dan emas daripada Song Jianan. Selepas berfikir, dia hanya menyimpan beberapa tael perak dan daun emas daripada Song Jianan dan meninggalkan nota perak dan emas. Selepas dia selesai mengutip barang rampasan, Ding Hao mencampakkan orang-orang yang telah tersingkir kesejukan ini ke dalam timbunan sampah yang jauh, untuk menghalang mereka daripada menjadi pemandangan yang buruk. Dia akhirnya kembali ke pondok jeraminya. Dia tidak membunuh sesiapa pun. Walaupun ingatannya telah bergabung, kebenaran diberitahu,
seseorang yang telah mengembara dari masyarakat yang dikawal oleh undang-undang dan peraturan ke tempat ini masih belum terbiasa dengan dunia ini di mana sesiapa sahaja boleh mengangkat pedang untuk menumpahkan darah. Dia tidak bersedia secara mental untuk membunuh. Mungkin suatu hari nanti dia akan terbiasa dengan ini. Dinding pondok jerami telah rosak akibat kekecohan tadi dan kini ditiup angin dari luar. Lantai juga dalam keadaan kucar-kacir. Ding Hao mengeluh dan meluangkan sedikit masa membersihkan dan membaiki tempat ini. Sekurang-kurangnya dia tidak perlu tinggal di sini dalam baki hari sebelum kemasukannya ke mazhab yang mencari ilmu pedang. Selepas pertemuan ajaibnya di Gua Gunung, tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Oleh itu, Ding Hao tidak tergesa-gesa menggunakan 6 anak benih hati naganya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menyimpannya kerana mereka mungkin suatu hari nanti akan membantunya. Selepas dia menyelesaikan semua yang dia ingin lakukan, dia mendongak dan menyedari bahawa sudah hampir masanya untuk dia melaksanakan tugasnya membersihkan pintu gunung. Ding Hao keluar dan menutup pintu, kemudian berpaling meninggalkan halaman kecil berpagar itu. Zhou Ying dan yang lain yang telah dibuang ke timbunan sampah yang jauh perlahan-lahan kembali sedar. Mereka tidak berani mengeluarkan suara tetapi diam-diam melarikan diri, hanya meninggalkan kesan darah mereka. Novelnext.com. Ding Hao tersenyum kerana dia tahu bahawa orang-orang itu telah ketakutan dan tidak akan berani menimbulkan masalah untuknya pada masa hadapan. Dia tidak perlu mempedulikan mereka lagi. Matahari terbit di timur mendaki lebih tinggi, sinaran panasnya tumpah ke bumi. Hari baru telah bermula. Seperti biasa, Ding Hao keluar dengan senyuman hangat di wajahnya dan berbalas salam dengan mereka yang berada di enklav awam ketika dia keluar dari enklav orang miskin yang kotor. Selepas dia memasuki gerbang gunung yang luas, bersih dan indah sek pencari ilmu pedang, dia tidak menghiraukan hiruk pikuk orang ramai dan mengikuti jalan kecil menuruni gunung untuk tiba di kolam pembersihan pedang di kaki gunung. Kolam pembersih pedang adalah sebuah tasik kecil yang luar biasa indah di kaki gunung di mana terletaknya sek yang mencari ilmu pedang. Dikatakan bahawa lebih 1000 tahun lagi, pengasas sek yang mencari ilmu pedang telah membasuh pedangnya di kolam ini, yang mana kolam ini mendapat namanya. Bagi Ding Hao, dari dahulu, tanggungjawab utamanya setiap hari adalah membersihkan padang di sekeliling kolam pembersihan pedang. Tugasnya sangat mudah untuk diselesaikan dan dia hanya memerlukan 6 jam untuk menyelesaikan tugasnya pada hari itu. Dia kemudian boleh menghabiskan baki masanya mengikut apa yang dia suka. Dia akan menerima sejumlah kecil 1 hingga 2 tair perak untuk keperluan hariannya. Matahari bersinar terang hari ini, ia adalah hari yang indah. Ding Hao tidak menyibukkan dirinya dengan pembersihan. Dia mula-mula terjun ke dalam sungai dan membersihkan dirinya secara menyeluruh, memastikan setiap sisa kotoran dikeluarkan dari badannya dan hanya kembali ke pantai sebaik sahaja dia berasa segar. Dia kemudian mengambil penyapu dan mula menyapu. Disebabkan perubahan sifat badannya, dia bergerak pantas. Dia mengambil masa kurang dari 2 jam hari ini untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, Ding Hao mula berlatih ilmu pedang di tepi sungai. Sama seperti penumbuk peninju mesti berpegang pada tugasnya, dan mulut penyanyi tidak boleh berhenti bertanya, latihan itu sama seperti bot yang bergerak melawan arus. Seseorang mesti maju atau ketinggalan. Hanya 2 teknik ilmu pedang yang dia kuasai ialah ilmu pedang asasnya dan pedang pantas-pantas, dan ini adalah kelebihan terbesarnya untuk lulus peperiksaan kemasukan sek yang mencari ilmu pedang. Sememangnya, dia tidak boleh berehat walau sesaat. Selain daripada teknik ilmu pedang, ia adalah lebih penting untuk memupuk teknik mental dalamannya. Menurut ingatannya yang digabungkan, dia tahu bahawa manusia di dunia ini memperoleh kekuatan gaib daripada penanaman meridian dan acupoints mereka. Bersambung. Bertemu di bab seterusnya.